Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang tajuk yang ke-18. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah apa untungnya mengajar dan juga belajar. Banyaklah untungnya kan. Okey, Soleh akan kongsikan sebentar lagi. Tapi sebelum tu kepada anda semua, tolong share dan tolong kongsikan Soleh punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Kita berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah seperti berada di dalam taman-taman syurga. Okey, hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Masyitah Ahmad. Okey, alhamdulillah. Thank you yang komen, yang support dan kongsikan Soleh punya live pada hari ini. Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai Puan Umi Afan Kalisha Umairah. Hai Puan Nadia Bibi. Hai Puan Fatimah Mong. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, alhamdulillah. So, tajuk kita hari ni adalah apa untungnya bila kita belajar dan kita mengajar pula apa yang kita tahu. Okey, alhamdulillah. Kita lihat pada poin yang pertama. Yang pertama, kelebihannya bila kita belajar dan bila apa yang kita belajar tu kita mantapkan lagi dengan kita mengajar pula kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang leader, dia upgrade ilmu, dia masuk kelas berbayar, and then segala ilmu yang dia belajar, dia apply dan dia kongsikan pula kepada tim dia. Maka kelebihannya adalah yang pertama, dapat mengukuhkan kefahaman. Mungkin sebelum ni kita faham lain, kita faham lain. Rupa-rupanya bila kita dah upgrade ilmu, kita dah belajar, rupa-rupanya banyaklah yang kita tak tahu. Sebabnya memang normal. Seseorang yang apabila makin banyak dia belajar, sebenarnya makin banyak benda yang kita tak tahu. Bukannya kita sombong, bukannya kita ego, kita kata tak apalah, saya dah tahu dah. Tak apalah, saya dah pernah dengar dah. Tetapi dalam kita tahu dan kita pernah dengar tu, sejauh manakah kita apply dan kita amalkan dalam kehidupan kita? Adakah kita hanya sekadar dengar and then biar dia berlalu macam angin lalu? Kita tak naklah macam tu. Sebab tu, ada pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ilmu tu, kalau kita tak amalkan, ibarat seperti tumbuhnya sepohon pokok, tumbuh ranum, tumbuh elok, besar, membesar, rendang, and then tapi tak ada buah. Jangan kita jadi seperti pokok yang tak ada buah. Tetapi adalah manfaatnya sedikit kan. Mungkin boleh jadi tempat teduhan. Tetapi kalau kita amalkan, lagi banyak manfaat kita dapat. Sebagai contoh, kalau pokok tu ada buah, buah boleh dijual, jadi boleh jadi sumber pendapatan, boleh meningkatkan ekonomi keluarga, boleh memberi orang rasa jiran kan. Kita agih-agihkan buah yang tumbuh dekat pokok tu, banyak manfaat yang kita dapat berbanding kalau pokok hanya sekadar pokok tanpa buah. Manfaatnya sedikit sangat. Tetapi andai pokok yang didirikan tu, yang tumbuhnya ranum, ada buah, lalu kayunya boleh dijadikan perabot dan sebagainya, nampak tak? Manfaat di sebalik sesuatu tu
Allah ganda-gandakan lagi. Sama juga macam ilmu. Ilmu ni, kalau kita hanya sekadar tahu and then kita duk simpan sorang-sorang, kita tak nak kongsi ilmu, kita tak nak kongsi manfaat, kita rasakan tak apalah, aku nak belajar ilmu tu biar aku tahu sorang-sorang je. Orang lain tak perlu tahu pun. Jangan macam tu. Jangan sombong, jangan kedekut. Ketahuilah, ada 3 perkara janji Allah, kalau kita sentiasa sebarkan kebaikan, antara salah satunya ilmu bermanfaat yang kita sebar luaskan, inilah adalah hak milik kekal kita dan pahalanya akan mengalir berpanjangan. Ilmu. Sebab tu sampai hari ni, Solehan niat buat live ni adalah kerana Solehan nak berkongsi ilmu. Sebab bila sehari 2 hari Soleha tak buat live, ramai yang PM WhatsApp tertanya-tanya, mana Soleha? Saya tertunggu-tunggu live Soleha. Sebab live Soleha banyak ubah hidup saya. Saya banyak dapat ilmu, banyak dapat info, banyak dapat manfaat daripada live Soleha dan saya sangat-sangat seronok. So bila orang bagi feedback macam tu, lagilah kita semangat nak berkongsi ilmu kan. Sebab memang Soleha ada cakap dengan suami Soleha sendiri berpesan, kalau nak buat live, buatlah live yang menambahkan manfaat dan ada isi. Ada isi, bukan sekadar live yang melalaikan, bukan sekadar live yang hanya nak tambah follower, tetapi live yang berbentuk ilmiah. Inilah dah 4 tahun dah Soleha punya perkongsian ilmu live setiap hari adalah berkaitan dengan ilmu akhirat, berkaitan dengan makanan rohani. Tak lari daripada tu. Alhamdulillah, dan semoga ia menjadi saham akhirat dan merupakan jariah pahala berpanjangan, asbab kita bantu menambah kefahaman dalam kehidupan orang lain. Besar tanggungjawabnya ni. Nak bagi orang faham, nak bagi orang cinta agama, nak bagi orang rasa seronok, nak tambah lagi ilmu. Inilah manfaat yang kita nak sebarkan. Jangan kita kata kalau aku nak buat live ni, mesti live nak joget-joget, mesti live nak tunjuk muka, mesti live nak tunjuk makeup. Tak. Live ni banyak sangat skopnya. Kita lah pilih. Live dalam menutup aurat, live tak ada melentuk meliuk, tak ada menggoda ke apa. Kita live berbentuk ilmiah dan innamal a'malu binniat. Lakukan sesuatu perkara bermula dengan niat. Niat yang baik, maka orang yang dengar pun akan dapat manfaat. Sebab tu Soleha sampai hari ni pun, apa yang Soleha belajar waktu dekat USIM dulu, Soleha adalah daripada kos syariah undang-undang. Sebab tu saya rasa, ya Allah, hikmahnya Soleha dulu belajar syariah undang-undang dan Alhamdulillah hari ini ramai orang menjadikan Soleha sumber rujukan, tanya soalan apa yang tak faham, dan Soleha sendiri ada buat grup usrah muslimah sahaja sebab Soleha nak bantu muslimah-muslimah di dalam tu yang ada keraguan, yang ada tak tahu macam mana nak solat taubat, yang tak tahu macam mana hukum hakam fiqh dan sebagainya. Kita cuba bantu. Kita cuba bantu dalam circle yang sentiasa meletakkan akhirat dan Allah nombor 1. Zaman sekarang ni, kita yang kena cari circle yang elok. Kita sendiri yang kena cari sahabat-sahabat kita. Sebab bukan senang nak cari sahabat yang selalu nak tegur kita kalau kita buat silap. Tetapi dia takut, kalau aku tegur dia, dia terasa hati. Memang kita nak tegur ni, memang kita nak berniat nak tarik dia, nak ajak dia ke arah kebaikan. Tak apalah dia terasa waktu mula-mula. Lama-lama, nanti hati dia akan lembut asbab kerana ajakan kita tanpa pernah putus asa untuk ajak dia buat kebaikan. Okey, yang seterusnya, apa untungnya belajar dan mengajar? Untungnya belajar dan mengajar adalah melatih kecerdasan otak dan akal kita. Macam Soleha buat live ni, secara spontan lah Soleha cakap. Sebab itu, waktu awal-awal nak buat live ni, Soleha niatkan, ya Allah, keluarkanlah yang baik-baik daripada mulutku. Apa yang engkau izinkan, itulah yang keluar daripada bibir butir bicaraku. Supaya orang yang mendengar majlis ilmu ni sentiasa diberi kefahaman, sentiasa ditajamkan akal fikiran, sentiasa dibukakan minda, sentiasa diberikan hati dan juga keberkatan ilmu tersebut. Sebab tu, hari ini, tugas kita adalah dakwah.
Ini adalah salah satu cabang dakwah yang Soleh cuba pertahankan pada hari ini. InsyaAllah selagi jaga batas-batasnya, tak menyalahi syariat Islam, inilah yang diteruskan sehingga akhir hayat. Sebab Soleh tahu Soleh tak cukup amal, tak hafal 30 juzuk Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada benda yang Soleh cuba pertahankan dan cuba untuk perjuangkan demi meraih saham akhirat kita. Sebab kadang-kadang kita tak tahu tabung bekal amal kita yang mana satu yang belum penuh. Adakah bab sedekah? Adakah bab solat? Adakah bab puasa? Adakah bab menyampaikan ilmu ataupun tabung jihad kita? Sebab tu Allah telah menyediakan 8 pintu khas buat diri kita. Kita pilih. Kita nak masuk pintu syurga yang mana satu. Kalau kita rajin puasa, kita akan dijemput masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau kita seorang yang rajin menyampaikan ilmu, kita akan dijemput masuk ke dalam pintu jihad. Kalau kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah akan memasukkan kita ke dalam pintu tersebut. Semua pintu ada cabang-cabangnya. Orang yang rajin jaga solat, yang sangat mengutamakan solat dia, ada pintu solat. Sebab tu kita buatlah apa saja bentuk kebaikan. Kalau kita tak mampu nak jaga solat puasa sunat kita, kita lebihkan bab sedekah kita. Kalau kita tak mampu untuk bersedekah banyak-banyak, kita menuntutlah ilmu banyak-banyak. Dengarlah majlis ilmu banyak-banyak. Sebab itu adalah salah satu jihad dalam beragama Islam. Terima kasih Puan Umi Hendon. Best usrah Puan Soleha. Yelah, Soleha memang asingkan. Tak ada campur lelaki dan perempuan. Sebab matlamat usrah ni adalah kita nak ada dalam circle yang sentiasa berlumba-lumba nak buat kebaikan. Sentiasa ada circle yang boleh menyebabkan kita istiqamah beramal. Itulah pentingnya circle. Itulah pentingnya kawan-kawan kita. Kalau kita tengok kawan-kawan kita semangat setiap hari buat task, kenapa aku tak boleh, dia boleh. So itu akan menjadikan sumber kekuatan kita untuk menaikkan semangat kita nak jadi macam dia juga, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, apabila banyak kelebihannya apabila kita belajar dan mengajar adalah membantu dapat selesaikan masalah ummah. Contohnya sekarang ni, kalau kita lihat ada orang ada masalah keruntuhan akhlak kan. So, apa peranan kita? Mungkin daripada ilmu yang kita sampaikan, dia terkesan lalu menyebabkan hati dia terdetik untuk berubah kerana Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu, mungkin asbab doa si fulan bin si fulan menyebabkan Allah jentik hati dia untuk menerima hidayah. Sebab tu kita jangan jangan berhenti dakwah, jangan berhenti sebarkan kebaikan. Mungkin salah satu ayat kita, mungkin salah satu usaha dakwah kita ni akan menyebabkan orang lain untuk cinta dan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah lamanya jahil. Sebab kita tak tahu pengakhiran setiap orang. Sebab tu jangan judge, oh dia macam ni, sampai akhir hayat dia lah dia macam tu. Tak. Boleh jadi orang yang kita dok kutuk-kutuk, orang yang paling buruk sekarang, boleh jadi dialah ahli syurga nanti asbab kerana satu kebaikan yang dia buat. Banyak dah contoh. Banyak dah contoh daripada kisah sahabat Nabi. Sebagaimana kisah pada zaman dahulu, zaman Anbiya, banyak sangat dah contoh. Sebagainya, kita, pengakhiran kita, Allah yang tentukan. Allah kadang-kadang nak jemput kita masuk syurga ni adalah kerana rahmatnya, kerana kasih sayangnya, bukan kerana kita punya amal ke, bukan kerana kita punya ahli ibadah kita yang banyak ke, tak. Allah jemput kita masuk ke syurga hanya kerana satu kebaikan pun boleh menyebabkan Allah jemput kita masuk ke syurga. Betapa baiknya Allah. Tapi sebab tu, kita kenalah rebut kasih sayang Allah. Kita kenalah buat Allah sentiasa sayang kita. Allah sentiasa redha setiap perjalanan hidup kita. Ini kalau kita solat pun lambat, solat pun malas, sedekah pun kedekut, berkira-kira nak tengok, nak upgrade ilmu berkira. So bagaimana Allah nak bagi kita rezeki yang luas? Bagaimana Allah nak tambah rahmat dalam kehidupan kita? Kita cek balik diri kita. Mana yang lompong, mana yang kurang, insya-Allah kita perbaiki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, apa untungnya belajar dan mengajar? Insya-Allah
bila kita belajar dan mengajar, insya-Allah ada impaknya, di mana kita akan dapat result yang positif, kita akan dapat result yang gempak. Mungkin apabila kita belajar, ada benda yang kita betulkan. Mungkin cara kita approach customer sebelum ni salah. Tetapi bila kita dah belajar, kita dah upgrade ilmu, kita dah asah skill kita dan kita dah belajar banyak skill-skill baru, insya-Allah di situlah yang akan menyebabkan kebanjiran rezeki, pembuka jalan rezeki kita hanya kerana kita perbetulkan kesilapan kita. Sebab manusia ni memang tak lepas daripada buat kesilapan. Sebab tu pentingnya ada guru, ada kawan-kawan, ada circle yang boleh tegur kita ke arah kebaikan. InsyaAllah kawan-kawan yang baik ni dia takkan biarkan kawan dia terus terkapai-kapai, takkan biarkan kawan dia terus hanyut dan gagal. InsyaAllah dia akan tarik tangan kawan dia untuk berjaya sama-sama dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, bila kita belajar dan mengajar, sebenarnya kita boleh menambah idea-idea baru. Sebab Soleha tengok dalam tim Soleha, sejak bila kita adakan task ke, kita bagi tugasan ke, ada satu benda yang Soleha nampak, iaitu bakat terpendam. Inilah kadang-kadang mereka ni duk simpan je kan. Idea-idea kreatif tu tak terkeluar. So bila kita bagi tugasan, kita bagi task, barulah kita nampak, Masya Allah, Tabarakallah, rupa-rupanya ahli-ahli tim dalam grup aku ni sangat-sangat kreatif, sangat-sangat berkaliber, ada bakat yang terpendam. Kenapa tak serlahkan? Kenapa tak gunakan bakat-bakat tu? Contoh kalau pandai penulisan, pandai menulis, pandai mengarang, kenapa tak asah bakat tu untuk menulis banyak cerita tentang ketuhanan, tentang kekuasaan Allah? Kenapa tak asah bakat tu? Kalau pandai edit-edit gambar ke, edit video ke, kenapa tak gunakan ke jalan Allah? Banyak sangat jalan dakwah yang boleh kita gunakan platform masa kini, yang memang kita ni di dunia yang serba canggih. Banyak kemudahan. Teknologi kita sangat-sangat canggih. So bila kita belajar dan apabila apa yang kita tahu tu kita mengajar pada orang yang tak tahu, automatik. Sebagai contoh benda simple kan. Contoh kalau dalam grup tak tahu nak buat stiker ke, tak tahu nak edit gambar ke, bila leader ajar, barulah kita tahu, oh benda ni senang je sebenarnya. Keywordnya adalah belajar. Kalau kita tak belajar, sampai bila-bila pun kita tak tahu kan. Malu bertanya, sesat jalan. Sebenarnya benda ni simple. Semua orang boleh buat. Semua orang mampu buat. Sebab tu pentingnya ilmu. Bila kita ada ilmu, ada tunjuk ajar, ada guideline, ada kawan yang sudi membantu, insya-Allah kita boleh sama-sama berjaya. Dan dalam tak sedar, rupa-rupanya aku pun boleh buat. Aku pun mampu buat macam dia sebenarnya. Kita je yang tak tahu kan bakat terpendam masing-masing. Best sangat dapat belajar macam-macam dan cabar diri kan. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu, oh rupa-rupanya aku pandai bercakap, oh rupa-rupanya aku pandai berceramah, oh rupa-rupanya aku ni pandai jadi good listener, boleh jadi pendengar yang baik pada sahabat aku. Itulah dia. Selagi kita tak cuba, kita tak tahu kan. Rupa-rupanya banyak manfaat kita boleh bantu dalam kehidupan orang lain. Bantu orang settle masalah, jadi kaunselor tak terlatih kan. Nasihat orang macam mana nak kekal hubungan suami isteri, nak jaga pasangan masing-masing macam mana. Ini adalah salah satu ilmu. Sebab tu pentingnya belajar dan mengajar. Jangan kita dok sombong. Jangan kita cakap tak apalah ilmu ni, tak naklah kongsi dengan dia, nanti dia seorang je yang bahagia. Tak, jangan macam tu. Memang kita kalau boleh nak satu dunia ni bahagia, aman, damai, tak ada pergaduhan, tak ada perpecahan, semua nak macam tu kan kalau boleh. Tetapi kita usaha. Selebihnya Allah yang uruskan, insya-Allah. Okey, dan akhir sekali, apabila kita belajar dan mengajar, kelebihannya dan untungnya adalah dapat meningkatkan bab adab dan akhlak dalam diri. Kenapa? Bila kita ada guru, barulah kita tahu apa itu adab, apa itu akhlak, bagaimana nak jaga adab dengan guru, bagaimana cara nak menyantuni daripada seorang anak murid ni, nak gembirakan hati guru, nak menyantuni seorang guru. Semua tu perlukan ilmu. Semua tu perlu belajar daripada pengalaman. Mungkin sebelum ni kita tak tahu, kita main redah je kan. Tetapi bila kita dah tahu, alhamdulillah, dari situlah hadirnya kehidupan yang berkat. Sebab
Sebab kadang-kadang kita pelik kan. Kenapalah hidup aku tak berkat? Kenapalah rezeki aku bocor? Kenapalah rezeki aku susah nak masuk? Rupa-rupanya kita gagal bab adab sahaja. Kita tak jaga adab dengan guru, tak jaga adab dengan leader, tak jaga adab dengan kawan-kawan, tak jaga adab dengan semua orang. So, pentingnya adab dalam kehidupan kita supaya ilmu yang kita dapat tu selari dengan apa yang kita apply, menjadi keberkatan hidup dunia dan akhirat. Bukannya kita nak kejar dunia je. Matlamat kita adalah kita nak balik ke tempat akhirat kita dengan selamat, dengan bekalan yang banyak, insya-Allah. Salah satunya adalah dengan ilmu. Ilmu yang boleh membawa manusia ke jalan syurga Allah yang terindah, insya-Allah. Okey? So ini sahaja rasanya poin yang Sola nak kongsikan hari ni. Untungnya belajar dan mengajar, insya-Allah sama-sama kita jadi manusia yang bermanfaat, terus sebarkan manfaat. Jangan give up, jaga nawaitu kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan permudahkan. Jangan melencong niat kita ni. Semoga Allah permudahkan jalan mujahadah kita nak merebut syurga Allah yang terindah, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Segala salah silap harap dimaafkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari, insyaAllah, di waktu yang sama, di tempat yang sama, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.